Gelar Ardul Anbiya, Ardul Kinanah, yakni Mesir, tuan-tuan sekalian, yang masih lagi berkorban dengan darah, tuan sekalian. Masih lagi muslimin dan muslimat, tahanan mati, seksaan pada tahanan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, kita rupa terlepas satu benda. Kita terlepas pandang satu benda, tuan-tuan. Kita memang dengan isu Syria tak habis lagi. Tadi semua saya tengok TV tunjuk apa lagu Syria, tuan-tuan. Tengok interview, budak-budak dong bom meletup. Berterabur budak-budak. Ya Allah, tuan-tuan, dahsyat Syria, tuan-tuan. Apa pun sangat kepada Majlis Keselamatan PBB nak ambil tindakan pada Syria? Pasal apa tak nak hadapkan Bashar ke mahkamah keadaan dunia, tuan-tuan? Tak tahu, tuan sekalian. 200,000 dah mati ni, tuan-tuan. Dan sekarang musim sejuk, tuan-tuan. Yang lepas tengok gambar budak tidur kotak melingkar macam ular, tuan sekalian. Ya Allah, kesian mereka, tuan-tuan. Dengan Syrianya, Palestin, dengan Mesir, tuan-tuan, ni kita terlepas pandang. Tuan-tuan terlepas pandang Bangladesh, tuan-tuan tengok senyap kira dah 40,000 dah. 40,000 disumbat penjara. Siapa dia aktivis Jamiah Islami sumbat penjara, termasuk sekarang ni mereka kenakan tindakan gantung. Gantung sampai mati kepada pimpinan Jamiah Islami. Tuan-tuan mungkin sebahagian tak kenal Jamiah Islami. Mereka lah Harakatul Ummah di sana, tuan-tuan. Lepas Ikhwan tubuh tahun 1998 di subkontinen tubuh Jamiah Islami. Dia ada 5 Jamiah Islami di 5 buah negara. Dia tubuh di Pakistan tahun 1941 oleh almarhum Maulana Maududi. Zaman-zaman Tuan Yusti mungkin baca buku Maulana Maududi, pemikir Islam yang sangat hebat lah. Yang adik-adik sekarang tak baca dah, tuan-tuan. Orang tak cetak dah buku-buku fikrah begini. Budak sekarang baca muka buku, bukan baca buku, tuan-tuan. Dah pening, kepala tak tahu apa, tuan sekalian. Dah. Sebab apa, tuan-tuan? Dia tak baca masterpiece. Maududi banyak tulis buku. Dan pecah antara Pakistan pula dengan Bangladesh tahun 71, tubuh Jamiah Islami Bangladesh. Ada Jamiah Islami Sri Lanka, ada Jamiah Islami di India, dan paling bosor Jamiah Islami Afghanistan, tuan-tuan sekalian. Ada 5 buah negara. Dan mereka tengok buat kerja, tuan-tuan sekalian. Bukan kerja politik, siasat saja. Dari tarbiyah, dakwah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak buat misi bantuan di sebelah subkontinen, kita kena rujuk pada Jamiah Islami. Dia pun ada NGO besar, nama ada apa, tuan-tuan? Al-Khidmat Foundation. Al-Khidmat, tuan sekalian. Oh, dahsyat, tuan sekalian. Punya rangkaian jaringan dia. Dan apabila kalau Bangladesh ni, tuan-tuan sekalian, Bangladesh mereka kuasai kelompok middle class. Mereka ada bank Islam. Orang cerdik mereka mengatakan akhirnya kerajaan yang sini Jamiah Islami ancaman kepada politik mereka, mereka buat fitnah. Akhir tangkap 40,000 orang. Pemimpin pula, tuan-tuan, akan dihadapkan hukuman bunuh, tuan-tuan sekalian. Dan Bangladesh ni lah, tuan, rejim sekolah ni, Syekh Hasina dan sekalian, mereka sekat pintu, kita nak bantu umat Islam di Myanmar atau Rohingya. Tuan-tuan bayang, apa masalah, tuan-tuan, kita nak bantu Myanmar, nak bantu Rohingya, arah kena umat Islam yang mereka ni bunuh, tuan-tuan, puluh-puluh ribu, tuan-tuan. Cuma Bangladesh kita boleh turun beli makanan, tuan-tuan, kita boleh sampai tak, dia sekat, dia ganggu, tuan-tuan sekalian. Sampai pergi kat dia sepada tak askar pula rampah berah, tuan sekalian. Punya, tuan-tuan, jahat sungguh, tuan sekalian. Sebab tu kena peduli, tuan-tuan. Ada kaitan bantuan kepada Myanmar Arakan dengan kezaliman rejim di Bangladesh, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau biasa urusan Bangladesh, tuan tahu ni. Pergi kita Bangladesh 4-5 kali nak boleh cok visa, tuan sekalian. Nak apa ni? Fulush. Al-fulush fid dunya wal manfus fil akhirah, tuan sekalian. Rasuah nak teruk sungguh. Memalukan, tuan-tuan. Negara umat Islam begitu, tuan sekalian. Indonesianya dengan Bangladesh, tuan sekalian. Kita nak tolong dia tu, nak sembelih lembu. Nak sembelih 40 ekor, 50 ekor untuk Bangladesh. Tapi tengok, tuan-tuan sekalian. Nak ni. Oh, tuan-tuan, tak ada pilihan lah. Wajib kena pilih pemimpin bertakwa. Nak kena ubah sistem balik, tuan-tuan sekalian. Jadi saya nak balik pada kisah tadi, muslimin dan muslimat sekalian. Penjara, tuan sekalian. Tengok zaman kisah Yam Ar-Rajid tadi, Zaid bin Adasinah kena penjara di Mekah. Baik, tengok sejarah. Bukan saya Rasul kena penjara, imam-imam kena penjara, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, paling popular kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, tuan sekalian. Tengok zaman Khalifah Al-Ma'mun merintah, dia ambil satu fahaman sesat firqah akidah, nama dia Mu'tazilah, tuan-tuan. Ni penggunaan rasional akal mengatasi Al-Quran. Sekarang pun panggil Neo Mu'tazilah, muncul balik, tuan sekalian. Rasional ni mengatasi Al-Quran, tuan sekalian. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Syekh Imam Ahmad bin Hanbal kata dah, Al-Quran kalamullah. Tuan-tuan, kerajaan menganut fahaman Mu'tazilah, nak paksa fahaman kepada rakyat dia, tuan-tuan sekalian. Akhirnya Imam Ahmad kita ditangkap, kena penjara, dan hidup dia tak macam orang lain penjara, tuan-tuan. Orang lain penjara boleh tidur, puas-puas tidur, makan tidur, dia disebat dengan cemeti. Bayangkanlah, tuan-tuan,
Siapa yang pernah kena public caning zaman sekolah dia tahu dah, sakit dah. Berperang atas punggung tuan-tuan. Ini cemeti atas muka, berdarah-darah muka Imam Ahmad Ibn Hanbal, pingsan dia. Darah ni tuan sekalian, pingsan dia. Bagaimana inilah janji Allah. Islam ni tuan-tuan akan terus ada penjaga dia. Istilah sains politik vanguard. Mesti ada orang Islam nak saja, mesti ada orang jaga. Kumpulan jaga dia tuan sekalian. Nabi pun sebut la tazalun ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri. Akan senantiasa ada satu kumpulan, satu golongan yang terus akan menzahirkan kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka barang siapa yang menyanggai mereka, hingga datang ketentuan daripada Allah. Imam Ahmad ni keikhlasan sungguh-sungguh agama, tuan-tuan bayangkanlah. Kalau tak ada orang macam Imam Ahmad Ibn Hanbal, kita Mu'tazilah belaka lah tuan-tuan. Tak. Tapi itulah janji Allah. Dia ambil risiko dengan pensan tuan-tuan. Ni Allah datangkan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil rampas kuasa daripada Khalifah Al-Ma'mun. Tuan-tuan istiakan dia khalifah, dia haramkan fahaman Mu'tazilah. Dan Imam Ahmad ni dibenarkan balik mengajar di masjid besar tuan-tuan sekalian. Nak boleh tahu akhirnya alhamdulillah selamat dari Islam. Masuk penjara tuan-tuan. Tengoklah imam mazhab mana tak masuk penjara tuan-tuan, penjara dalam penjara tuan-tuan sekalian. Bahkan sampai ke zaman kalau Mesir sekarang ni berapa puluh ribu dah penjara tuan-tuan. Yang Dr. Baltajinya, Dr. Muhammad Badiah tuan sekalian, Dr. Muhammad Mursi. Itulah dia statistik 18,000 lebih. Tapi yang tak rasmi berapa puluh ribu tuan sekalian. Penjara Mesir yang sangat teruk tuan-tuan. Bayang ni musim sejuk ni macam mana tuan-tuan. Musim sejuk melampau macam ni. Tuan-tuan sekalian, puluh ribu. Bahkan penjara juga akhirnya lahirkan pemikiran cerdas, alim ulama, mereka karang kitab. Saya nak sebut tuan-tuan, tuan-tuan dengar kisah Buya Hamka. Buya Hamka tuan sekalian, sukuk luar biasa. Masa itu ni bila timbul isu seni dan Islam, akhir pakat keluarkan kisah Buya Hamka. Memanglah tuan-tuan, Buya Hamka ulama besar yang hidup. Ni ulama Nusantara yang negara Arab iktiraf. Orang Arab tuan-tuan tidak mudah iktiraf. Orang daripada Nusantara kena ingat. Arab dengan ego yang sangat tinggi tuan-tuan. Dah. Buya Hamka tengok masterpiece dia apa? Tafsir Al-Azhar. Apa je tafsir Al-Azhar? Tulis dah penjara tuan-tuan. Penjara Cipinang. Penjara besar di Jakarta tu penjara Cipinang tuan-tuan. Kita penjara Pudu tinggal dengan nama dah tuan-tuan, Cipinang. Hak kepala pengak pun tu ulama situ tuan-tuan. Kan kita tafsir Al-Azhar. Hebat tengok bahasa tafsir Al-Azhar tuan-tuan. Hebat bahasa sastra dia. Dan dia gunakan sastra ni bukan sekadar untuk nulis kitab agama, tulis novel. Zaman tu tenggelam kapal Van der Wijk. Di bawah naungan Kaabah, ingat kat masa sekolah baca. Tenggelam kapal Van der Wijk. Di bawah naungan Kaabah. Orang ramai agamawan kritik dia, macam mana ulama macam Pak Buya Hamka tulis novel romantism. Dia tulis tu bukan nak suruh orang-orang agama baca, nak suruh anak-anak muda baca tuan sekalian. Hidup biar beragama tuan sekalian. Hari ni tengok daripada Buya Hamka punya novel buat filem di bawah naungan Kaabah. Kita cuba Google internet tengok di bawah naungan Kaabah. Menarik. Boleh tanding Oscar di Kanada, di Perancis tuan-tuan. Filem kita Hantu Tok Mudin tuan sekalian. Apa barang tuan sekalian? Hantu Mak Lima tuan-tuan. Tak ada nilai intelektual. Tengok hebat Buya Hamka ni, penjara tuan sekalian. Dr. Nasir, Muhammad Nasir penjara tuan-tuan. Dr. Ustaz dah Hamka kena penjara sebab apa? Dr. Hamka lah yang menentang pluralism dalam perlembagaan Indonesia, yang ini adalah Pancasila. Zaman Soekarno, tuan-tuan sekalian, Soekarno memang dipimpin oleh PKI, Parti Komunis Indonesia, dipimpin oleh DN Aidik dan Dr. Subandrio tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada ulama ni lawan, saya tak tahu. Setara ada orang macam Buya Hamka lawan Islam liberal dengan pluralism agama pun teruk Indonesia tuan-tuan. Teruk tuan-tuan kalau tengok. Tuan-tuan teruk kalau tuan-tuan tu buka islamlead.com tengok cara berfikir. Tokoh-tokoh Islam liberal Indonesia tuan sekalian. Amalan jangan ceritalah tuan-tuan. Kita pergi bertugas di Kelantan, Wonogiri, di Bantul masa gempa bumi, tengok macam mana. Teruk tuan-tuan. Tak semai zina ni macam kita tandah tuan-tuan. Punya macam tu dah masyarakat tuan sekalian. Itu dah ulama-ulama yang hadir tuan-tuan sekalian. Baik, siapa lagi? Syekh Qutb rahimahullah. Tuan-tuan baca tafsir Syekh Qutb fi Zilalil Quran tuan-tuan sekalian. Hebat. Dia terjemuh dalam pelbagai bahasa. Tulis kat mana? Dalam penjara tuan-tuan sekalian. Said Hawa rahimahullah, Syekh Said Hawa 5 tahun di Dimash, di Syria, zaman Hafiz Al-Assad tuan-tuan. Penjara Syria ni tuan-tuan, perkara 47 perlembagaan. Siapa dia get involved dengan Muslim Brotherhood, hukuman dia mati. Tuan-tuan bayangkanlah.
punya dahsyat pun. Satu masa tuan-tuan zaman tempat tu ulama-ulama Syiah mereka dia takut simpan janggut panjang sebab takut dituduh anggota Ikhwan Muslim Brotherhood. Orang kata pasal apalah ulama-ulama Syiah ni tak berjanggut mana dah, janggut sikit-sikit tuan sekalian. Jangan sekadar nak berjanggut panjang tuan-tuan sekalian. Anak-anak muda yang mutadayyin yang beragama, dilihat 2 minggu bulan ke masjid waktu subuh, lepas tu mesti ada mukhabarah atau ada mabahith. Mabahith ni MIO lah, military intelligence officer yang akan ikut dia. Dia nak tahu ni mesti ikhwan ni. Sebab apa? Sebab subuh berjemaah tuan sekalian dalam tempoh 2 minggu tuan sekalian. Bunyi dahsyat. Ni dahsyat tuan sekalian ni. Nak beritahu tuan sekalian, Syed Hawa tulis tafsir juga dalam penjara. Tak pelik tuan sekalian. Sebab tu mereka tak terima macam tu. Yang kedua tuan-tuan, tangkap Muhammad, buang jauh-jauh. Buang Muhammad jauh-jauh. Tak pelik dan indah dialami oleh para anbiya tuan-tuan sekalian. Lihat kisah Nabi Ibrahim AS yang bertembur dengan Raja Namrud bin Kanaan. Dia yang kata dibakar dah bara api yang besar tuan sekalian, tak terbakar. Akhirnya dia hadap migrate ke mana tuan? Lagi ke mana? Ke Mesir. Nabi Allah Ibrahim AS. Ulama-ulama ni tuan-tuan, imam-imam ni tu kisah mereka kena buang tuan sekalian. Kita baca kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan ingat Riyadhus Salihin? Siapa musannif dia? Siapa tukang tulis dia tuan-tuan? Itulah Imam Nawawi. Saya ziarah di Nawar, jauh daripada Dimash tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Kubur Imam Nawawi, ya Allah tuan-tuan sekalian, rupanya zaman dia bertembung fatwa dia dengan fatwa kerajaan. Akhir hukuman ditangkap, dibuang jauh daripada Dimash tuan-tuan sekalian. Allah tunjuk satu kejadian tuan-tuan, tumbuh satu pokok atas kubur dia, pokok tuan-tuan, daun-daun tu keluar kalimah subhanallah, alhamdulillah, akbar. Sampai tepat orang lain terpas tebang pokok. Sebab apa? Takut orang sembah kubur Imam Nawawi tuan sekalian. Sampai sekarang lah Imam Nawawi tuan-tuan sekalian merasai pahala yang dia buat ni daripada mana? Kitab-kitab dia Riyadhus Salihin ni seluruh dunia baca tuan-tuan, hebat. Hidup dengan bermanfaat, dia menulis macam-macam kitab tuan sekalian. Umur mati umur 40 tak sempat kahwin, dia sibukkan dengan menulis, dengan baca tulis nak tulis hadis mahyan 2 rakaat, diselang dengan ibadah. Sebab tu kita baca terasa ada keberkatan. Tak sempat menikah Imam Nawawi. Ada kawan-kawan tuan-tuan, saya tak menikah ustaz, nak ikut sunnah Imam Nawawi. Allah sedar. Dia kata tulis kitab banyak mana. Tak tulis kitab pun tuan sekalian dah. Imam Nawawi pun tuan-tuan dibuang jauh muslimin dan muslimat sekalian. Ni Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong tuan sekalian, dibuang ke Mekah tahun 1928. Bulan lepas tuan-tuan saya ada program di Kenyir. Tuan-tuan, Kenyir bawah tuan-tuan dulu kampung-kampung laluan kepada pejuang-pejuang Pahang dulu masa lawan British tuan-tuan sekalian. Ada kampung-kampung. Dia ni area tu tuan-tuan sekalian. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong juga masa menentang British tuan-tuan sekalian. Dan tu ingat sejarah Batu Sat Terengganu pun juga jumpa di Kambuluh di Hulu Terengganu dekat sekitar Kenyir tuan-tuan sekalian. Siapa yang terperasan ni? Ulama-ulama Yaman, pendakwah tuan sekalian. Ulama tu mereka berdakwah, mereka berniaga, mereka berdakwah tuan sekalian. Orang Terengganu tuan-tuan, dia batu besar tu dia buat pelapik surau. Pelapik madrasah. Nak basuh kaki, ambil air tempatnya basuh. Ulama Yaman ni puas macam ada kaligrafi Arab tu, tulisan Arab. Dia ambil dia letak gandum. Letak gandum baru nampak tulisan cerita pasal Islam di Terengganu, pasal syariat Islam Terengganu. Itulah akhirnya dibawa ke Kuala Terengganu tuan sekalian. Anak beritahu tuan-tuan, Tuan Guru Haji Abdul Limbong dibuang ke Mekah tuan sekalian. Lepas tu tak jadi tuan-tuan sekalian. Yang ketiga cadangan supaya Muhammad dibunuh serentak. Dibunuh serentak supaya Bani Hashim tidak berhutang darah dengan mana-mana puak, mana-mana kabilah di Mekah tuan sekalian. Inilah cadangan yang diterima dan Allah pun turun ayat Quran. Ayat yang kita tuan-tuan sentiasa baca. Ibu-ibu sentiasa baca daripada Surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Makkah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Ini berlakulah operasi hijrah. Ini kita kena sambung lain kali lah tuan-tuan. Cuma dapat ada sedikit gambaran hari ni apa sejarah turunnya suratul Anfal ayat 30. Sebab tu kita belajar fiqh sirah ni tuan-tuan, pengajar sirah kita untuk memahami ilmu Al-Quran. Salah satu subdisiplin dia adalah ilmu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kaitan dengan subjek besar kita
pembelajaran Al-Quran kita, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang sudi menjadi pendengar yang baik. Insya-Allah saya lepas Zuhur ni terus ke tahfiz yang kita buat lah, tahfiz tuan-tuan. Ingat tahfiz tuan-tuan, tahfiz An-Nur. Tuan sekalian, yang Haji Zuhur Haji jadi bendahari. Sekarang sedang berlangsung camp cuti sekolah tuan sekalian. Semalam adik kita didahkan dengan solat semayang, uruskan jenazah, praktikal tuan-tuan. Mandi, ambil seorang peserta mandi, siap kapan, siap semayang tuan-tuan sekalian. Tak lama peserta tuan-tuan, dan esok kita akan buat motivasi ramai 200 orang. Percuma tuan-tuan, 200 orang ni percuma. Anak-anak orang kampung-kampung di Setiu, di Besut dan juga Kuala Negeri tuan sekalian. 200 orang nak bagi 300 ikut dia lah, cuma. Tuan-tuan, besok juga kita nak tarik anak-anak muda turun Bot Lokman, Zuat Ekspedisi tuan-tuan. Lepas tu Dr. Sufian Husin, pagi sampai ke malam program. Percuma. InsyaAllah ini kita buka infak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh taja rumah RM10 seorang apa, kita beri percuma untuk anak kampung tuan sekalian. Anak orang middle class macam tuan-tuan, hantar camp 300-400 kita boleh bayar, tak ada masalah. Tapi anak di kampung, ayah dia kerja kelapa sawit, buruh, getah ni, mereka tak mampu hantar camp motivasi. Kita kena beri percuma untuk mereka. Dan kita beri free gift lagi tuan-tuan sekalian untuk yang datang 50 awal, nak tarik anak-anak kampung ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, di kampung sekarang ni pay kuda. Kata 2-3 tidak pay kuda tuan-tuan. Pay kuda kak, pay kuda, air ketun tuan-tuan sekalian. Saya tak faham macam mana tuan-tuan sekalian tak kena basmi benda ni. Budak-budak kena pay kuda tuan-tuan sekalian. Ulu Besut saja tuan-tuan 1,000 orang. 1,000 orang. OSPD sebut penagih pay kuda 1,000 orang. Baru satu don tuan-tuan. Inilah masa depan ummah kita. Kata Qardawi, kamu nak tengok masa depan Islam, kamu lihatlah anak muda pada hari ni. 1,000 orang satu don tuan-tuan sekalian. Tak pelik lah kalau dia rih motor tuan-tuan, dia buka baju, dia tak pasang lampu dia buang berik tuan-tuan sekalian. Anak beritahu budak-budak kampung pun. Maka apa kita boleh buat? Tak cukup dan kita bersungut, kita sedih, kita buat program untuk mereka. Paling kurang kita selamat di akhirat, insya-Allah. Kita buka tabung untuk motivasi camp tahfiz An-Nur esok 27 hari bulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.